Kumbang merah, kumbang hitam. Macam arah tanduk macam. Serangan 50%, 60% dah. Saya dapati diberitahulah kumbang ni kumbang merah palma. Tak pernah. Ada ke? Kumbang merah. Namanya kumbang merah. Itu agak mengganas sikitlah. Tak dapat kawal ni. Kita bubuh racun pun dia tak tahan. Kita bubuh jenis yang racun yang paling hebat pun tak boleh kawal ni. Kalau tak sembuh, dia makan itu, dia punya pucuk. Nanti pokok itu matilah. Kalau nilai ringgit banyak. Kalau satu pokok ni, saya anggarkan sebulan, kalau buat benih, sebulan saya lebih kurang dalam 100. Kalau sedua ekar, kalau kena serang, 60 pokok kali je lah berapa. Terduduk orang kampung. Dalam diam, si merah meluaskan kuasa di semenanjung Malaysia. Serangan dikesan pada tahun 2010. Rutapai antara lokasi serangan yang dikenal pasti. Dari Terengganu, serangan digerakkan ke beberapa lokasi di sekitar negeri jiran iaitu Kelantan. Begitulah ganasnya si merah atau lebih dikenali kumbang merah palma. Secara umumnya, kitar hidup red palm weevil mengambil masa dalam tempoh 4 hingga 5 bulan dan ia melibatkan 4 jenis peringkat yang berbeza iaitu peringkat telur, larvae, pupa dan juga dewasa. Berdasarkan rekod terdahulu, seekor betina red palm weevil mampu bertelur sehingga 500 biji telur sepanjang hayatnya. Dan selepas telur red palm weevil tersebut menetas, iaitu mengambil masa 3 hingga 5 hari, larvae akan mula memakan umbut ataupun tisu yang lembut yang berada dalam umbut kelapa. Dan dari situ, larvae akan membesar dan terus membesar sepanjang lebih kurang 8 hingga 9 instar. Dan waktu itu, apa yang berlaku, umbut kelapa dah mula hancur dan ataupun musnah sama sekali. Dan larvae pada instar terakhir ini akan bergerak daripada kawasan umbut kelapa ke bahagian pelepah kelapa di mana di situ terdapat banyak sumber fiber. Di situ late instar larvae akan mengkonstruk kokun daripada fiber pelepah kelapa dan akan berhibernate selama dalam tempoh 1 bulan. Dan dari situ juga pupa akan bertransformasi membentuk dewasa. Dan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan, dewasa akan keluar ataupun emerge daripada sarang kokon tersebut dan akan keluar daripada pokok kelapa yang diinvest ke perumah kelapa ataupun yang pokok kelapa lain yang berada di sekitar di situ. Selain Malaysia, kumbang merah palma juga menyerang tanaman di Afrika, Timur Tengah, Eropah dan Amerika Utara. Di Malaysia, kumbang merah palma dipercayai memasuki negara menerusi pintu sempadan di Terengganu, Kelantan, Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Sehingga kini, sejumlah 294 hektar daripada 2,730 hektar kawasan kelapa telah pun musnah akibat serangan kumbang merah palma. Untuk mengatasi masalah kumbang merah palma, Jabatan Pertanian terpaksa membelanjakan RM4 juta dalam setahun bagi membendung, mengawal dan menghapuskan kumbang merah palma. Kuala Abang Terengganu adalah antara kawasan tanaman kelapa yang terjejas teruk. Dianggarkan 90% daripada 20 hektar pokok kelapa telah dirosakkan oleh kumbang palma merah sehingga Mei 2016. Hari ini kita akan pasang trap di beberapa pokok kat sini. So kita dah sedia semua trapping, pheromone, trapping. Okay, kita boleh mulakan sekarang? Okey.
Hasil daripada beberapa kajian yang dilakukan oleh penyelidik tempatan, masing-masing bersependapat cara terbaik untuk menyekat populasi serangan prosa invasif seperti kumbang merah palma adalah menerusi teknik menarik perhatian kumbang betina dengan memasang perangkap feromon seks. 1 hingga 2 perangkap feromon akan dipasang dalam keluasan sehektar ladang kelapa, tetapi jumlahnya ditambah mengikut status keadaan serangan. 2 jenis feromon biasanya digunakan untuk menarik kumbang dewasa bagi tujuan pemantauan dan tangkapan. Feromon tersebut seakan-akan sejenis isyarat kimia yang dihasilkan oleh kumbang jantan. Bau manis yang dikeluarkan daripada feromon ini akan menarik perhatian kumbang betina untuk masuk ke dalam perangkap yang dipasang pada pokok kelapa. Perangkap feromon ini sama seperti racun serangga. Bezanya ia lebih mesra alam, malah lebih mudah dikendalikan oleh pengusaha ladang kelapa untuk mengumpan serta menangkap kumbang betina daripada terus membiak. Setiap perangkap feromon perlu dibersihkan dalam masa 10 hari. Inilah hasil tangkapan yang diperolehi menerusi perangkap feromon. Kumbang-kumbang betina berjaya diumpan masuk ke dalam baldi plastik yang diikat pada pangkal batang pokok di kawasan serangan. Lazimnya, perangkap akan diperiksa dan bilangan kumbang merah palma yang terperangkap akan direkod setiap 2 minggu. Kumbang-kumbang dewasa ini akan dimusnahkan supaya populasinya dapat dikawal. Kaedah secara mekanikal ini adalah antara teknik pengawalan dan pengurusan yang paling popular dan efektif untuk mengurangkan jumlah populasi dan menyekat si merah daripada terus mengganas. Untuk mendapat ketepatan kajian, pokok kelapa bermasalah akan ditebang. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pergerakan dan jumlah kumbang merah dewasa yang terdapat di sebatang pokok yang sudah pun dirosakkan oleh serangga invasif ini. Selain itu, penyelidik juga mendapati kumbang merah palma amat aktif pada waktu siang. Kumbang merah palma mampu terbang secara berhijrah dari satu pokok kepada pokok yang lain sejauh 7 km dan merosakkannya dalam masa 3 hingga 5 hari. Untuk kaedah kawalan red palm beaver ni, secara umumnya kita menggunakan kaedah IPM iaitu Integrated Pest Management yang merangkumi kaedah kawalan kimia, kaedah kawalan fizikal dan juga kawalan biologi. Jadi di Universiti Malaysia Terengganu, kami sekarang ini sedang menjalankan kajian menggunakan kulat entomopathogen iaitu Metarhizium anisopleae sebagai satu ejen kawalan biologi kepada red palm beaver. Kulat ini dia very species specific, di mana dia akan hanya menyerang serangga sahaja, dan kulat ini dia tidak membahayakan persekitaran. Maksudnya dia adalah environmental friendly dan dia tidak akan mengganggu perumah ataupun host, khususnya pokok kelapa, dan tidak akan mengganggu kesihatan manusia. Dan kajian kami mendapati satu strain Metarhizium yang kami isolate daripada Terengganu ini mampu membunuh red palm beaver kurang daripada 2 minggu. Jadi kaedah ini kita dapati amat berjaya dalam lab, iaitu dalam keadaan makmal, dan sekarang ini kita dalam tempoh percubaan untuk mengaplikasikan kaedah kawalan biologi menggunakan kulat entomopathogen ini di lapangan. Jadi pada pendapat kami, untuk mengawal red palm beaver ni kita perlu mengintegrasikan 3 kaedah, iaitu kaedah kawalan biologi, kaedah kawalan fizikal dan juga kaedah kawalan kimia untuk memastikan rancangan untuk pengurusan red palm beaver ini berjalan dengan berjaya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang habitat serta biologi si merah yang semakin garang menyerang ladang kelapa di pantai timur Semenanjung, beberapa bahagian badan serangga prosa invasif yang memasuki perangkap feromon terpaksa melalui pelbagai uji kaji makmal. Hanya dengan cara begini, beberapa maklumat terperinci tentang jangka hayat serta cara paling mudah untuk memusnah
serta mengenali kitaran hidup serangga perosak yang berada dalam kumpulan invasif diperoleh. Pun begitu, amat sukar untuk mendapatkan satu formula yang tepat bagaimana untuk memusnahkan populasi kumbang merah palma kerana kitaran hidupnya yang amat singkat. Keseluruhan pusingan hidup kumbang merah palma hanya berlaku di dalam batang pokok, baik semasa bertelur, menetaskan larva mahupun setelah dewasa. Kajian yang dilakukan selama 3 bulan ini menunjukkan kumbang merah palma boleh melakukan serangan selama 2 bulan secara berulang. Secara fizikal, kumbang dewasa mudah dikenali kerana warnanya merah keperangan serta mempunyai muncung. Sebab itu, secara saintifik, kumbang merah palma diberi nama Rhycophorus ferruginus, iaitu sejenis spesies kumbang yang berasal daripada keluarga Cocoleonidae atau Coleoptera yang hanya memerlukan 174 hari sahaja untuk memenuhi satu kitaran hidup sebagai kumbang dewasa. Selain itu, kumbang merah palma mampu terbang sejauh 900 meter untuk melakukan serangan di lokasi yang baharu sekiranya kawasan sedia ada tidak mempunyai makanan yang cukup. Industri tanaman palma di negara kita dia lebih tertumpu pada tanaman kelapa, kelapa sawit dan juga mungkin tanaman hiasan. Jadi kalau kita lihat dari segi tanaman kelapa dan kelapa sawit, dia memang memberi sumbangan yang besar kepada ekonomi negara kita lah. Contohnya kelapa sawit merupakan komoditi utama yang kita eksport ke kedua negara. Serangan kumbang RPW merupakan satu serangan perosak yang begitu agresif. Ya. Dia boleh menjadikan pokok palma ini musnah dan juga mati. Ya. Jadi apabila ini berlaku, dia akan menyebabkan pengurangan kawasan tanaman palma di negara kita yang secara tak langsung boleh mengurangkan hasil dan juga menjejaskan ekonomi negara kita. Meskipun jumlahnya kecil, industri palma nursery dilihat mampu memberi pulangan lumayan kepada negara. Kita mendapat idea menanam pokok kurma ni apabila kita membuat lawatan ke Chiang Mai, Thailand. Pada 23 bulan 10 2010 kita mulai tanamlah di atas tapak lebih kurang 1.2 hektar ataupun 3 ekar di kawasan ini. Pokok ni kalau dilihat sepanjang tahun 2010 hingga 2014 memang pokoknya subur dan menarik. Tapi apabila lepas pada banjir 2014 tu, apabila kita mari ke sini tengok, pokok sudah berubah. Sebenarnya peringkat awal saya tidak tahu dan sudah di peringkat rasanya serangan 50%, 60% dah. Apapun dengan keberatan hati kita, keberatan lah mana untuk menghapuskan pokok ni. Tapi kita terpaksalah pasal ini akan membawa ancaman kepada pokok-pokok lain. Malangnya, projek perintis yang dijangka matang setelah 4 tahun ditanam, kini berdepan dengan masalah serangan kumbang merah palma. Lebih 200 pokok kurma yang ditanam didapati mati akibat dijangkiti luka setelah kumbang betina menjadikan pokok kurma sebagai perumah untuk mengawan. Serangan tanpa disedari ini hanya berlaku dalam tempoh tidak sampai 5 hari. Jadi jika kita mahu masuk pokok palma ini tanpa melalui prosedur kuarantin yang betul, iaitu kita mahu masuk secara tak sah, secara tak langsung kita membawa bersamalah kumbang RPW yang telah ada di dalam batang. Dan apabila kita masuk ke dalam negara dan menanam di dalam negara, secara tak langsung kumbang ini boleh hidup dan dia akan merebak di dalam negara. Kebiasaannya, kumbang RPW akan menyerang di bahagian pucuk dan juga di bahagian silara daun. Biasanya dia akan masuk terus ke dalam umbut di batang.
Selain daripada itu ada juga yang menyerang daripada peringkat bawah. Jadi kebiasaannya serangan akan berlaku di dalam batang yang menyebabkan batang di dalamnya menjadi rosak dan juga menyebabkan sumber nutrien kurang sampai kepada pokok. Jadi pada peringkat awalnya kita akan melaksanakan kawalan menggunakan perangkap feromon. Ya, kita akan meletakkan perangkap feromon di pangkal pokok sini dan kita meletakkan umpan bagi memberangkap kumbang dewasa RPW. Cara ini dapat mengurangkan populasi kumbang dewasa RPW di dalam kawasan ladang. Sebenarnya kita akan lihat di sekeliling pokok, yang mana pokok-pokok yang belum diserang oleh RPW ataupun masih lagi peringkat awal, kita menggunakan kaedah kimia. Dengan itu menggunakan racun jenis kloropitrin, iaitu kita akan membuat semburan di bahagian daun, pucuk dan juga batang pokok bagi membunuh kumbang RPW. Selain pada itu, kita akan juga menebang pokok-pokok yang telah teruk diserang. Kita akan tebang, kita akan musnah dan kita akan bakar untuk memastikan bahawa semua peringkat kumbang yang terdapat dalam pokok telah kita musnahkan. Bagi kaedah kawalan secara soil drenching ataupun siraman di pangkal pokok, kita akan mengorek sekeliling pangkal pokok dan menyiram racun. Racun ini akan diserap oleh pokok hingga ke bahagian pucuk dan akan membunuh kumbang RPW peringkat raba di dalam umbut tanpa menjejaskan kesihatan pokok. Apapun, Jabatan Pertanian lebih selesa untuk menggunakan kaedah pengawalan menerusi pendekatan secara pengurusan perosak bersepadu atau ringkasnya IPM yang mesra alam. Di samping memperketatkan lagi Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 dan Peraturan-Peraturan Kuarantin Tumbuhan 1981. Bagi pengimport ataupun pelancong ataupun masyarakat yang ingin membawa masuk pokok parma ke negara kita, ia terlebih dahulu perlu mendapat kebenaran daripada pihak Jabatan Pertanian. Ini adalah penting bagi kita memastikan kemasukan parma ini adalah mengikut prosedur kuarantin yang telah kita tetapkan. Ini bagi menghalang kemerebakakan perosak di dalam negara kita. Untuk memastikan kumbang merah palma tidak dibawa masuk secara haram bersama pokok palma nursery, Jabatan Pertanian sentiasa bekerjasama dengan MAKIS atau Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia yang menjadi badan tunggal untuk menjalankan perkhidmatan kuarantin dan pemeriksaan di pintu masuk, stesen kuarantin dan juga premis kuarantin di seluruh negara. Mengikut data polis, terdapat lebih 150 pangkalan haram di sepanjang Sungai Golok yang dipercayai menjalankan aktiviti penyeludupan pokok palma nursery seperti pokok kurma secara haram ke Malaysia. Jika tidak dibanteras, aktiviti ini dikhawatiri menjadi penyumbang utama kepada kemasukan kumbang merah palma yang akan menjejaskan lagi industri tanaman di negara ini seperti pokok kelapa, kelapa sawit mahupun pokok kurma hiasan. Lazimnya, setiap kenderaan yang keluar masuk ke sempadan negara, khususnya yang membawa barangan hasil pertanian, akan melalui pemeriksaan yang ketat oleh MAKIS. Setiap produk yang dibawa masuk akan diperiksa bagi memastikan barang yang diimport dan dieksport sentiasa selamat, bebas perosak, tidak dicemari dan berkualiti untuk dimakan mahupun untuk ditanam bagi menjana pendapatan negara. Kami, Agensi Keselamatan Sempadan, bersama dengan Jabatan Pertanian dan lain-lain agensi telah membuat satu mesyuarat khusus bagi menangani permasalahan ini. Kita akan melakukan rondaan di kawasan-kawasan sepanjang pangkalan haram yang ada di sekitar sempadan negeri Kelantan ini. Semasa pemeriksaan tersebut, sekiranya pihak kami ada menjumpai mana-mana kenderaan yang membawa tumbuh-tumbuhan yang dipercayai diseludup daripada negara jiran, pihak kami akan menahan kenderaan tersebut dan memaklumkan kepada pihak Jabatan Pertanian untuk pihak Jabatan Pertanian membuat pemeriksaan ke atas kenderaan yang ditahan. Selain daripada penguatkuasaan di pangkalan-pangkalan haram,
kita juga telah menempatkan anggota kita di sekatan jalan raya seperti di Sempang Pak Salam, iaitu laluan utama dari Kota Baru ke Ratau Panjang. Dan sekiranya anggota bertugas mendapati ada sebarang kenderaan yang membawa tumbuh-tumbuhan yang dipercayai diseludup daripada negara luar, pihak kami akan menghubungi Jabatan Pertanian dengan kadar segera untuk diambil tindakan oleh jabatan tersebut.